Rabbana afrigh alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur kita banyak-banyak pada Allah atas nikmat yang Tuhan dok bagi kat kita tak terhingga. Sebelum kita buka kitab Bulughul Maram, muka surat 909, hadis 1587. Muka surat 909, hadis 1587. Sebelum kita buat persiapan, kita dengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ni diajak dekat kita tuntut ilmu. Kita tuntut ilmu, kita cari ilmu sebelum ilmu tu diangkat. Kita disuruh untuk menuntut ilmu menuntut ilmu, cari ilmu sebelum Ustaz Ali meninggal. Cari ilmu siap-siap tajuk dia. Badan. Sebelum ulama-ulama sunnah meninggal, cari ilmu siap-siap. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat Nabi, nama dia An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Kadang-kadang kuliah Ustaz ni berkali bila sebut nama sahabat kita perkenalkan dia, kelebihan dia. Kita baca hadis dia, kita dengar tentang kelebihan siapa? Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia duduk, kita nak cerita, luar daripada kota Mekah. Al-Bahili ni penyamun tarbus. Penyanga. Siapa-siapa lalu daripada Mekah nak pergi ke Madinah balik mai, dia sekat tengah jalan, dia samun. Dalam banyak-banyak penyamun tarbus, ya Allah selamat keluarga Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Semua keluarga ni keluarga penyamun. Al-Bahili satu keturunan yang duduk luar daripada kota Mekah. Penyamun. Dalam banyak-banyak penyamun, satu penyamun ni bagus. Dia tak penyamun, keluarga penyamun, tapi dia tak penyamun. Pasal tu Nabi cukup ambil kira tentang keturunan, tentang zuriat, tentang darah ni semua very very important. Pada Nabi suruh, bila kita duk cakap tentang sahabat-sahabat Nabi yang mudah terima hidayah daripada Allah Ta'ala, kesan daripada keturunan darah yang baik. Pasal tu kita ni nak kena selidik semua. Bila kita nak serah anak kita, semua tu kena terapung supaya senang dapat hidayah Allah. Senang dapat hidayah Allah. Boleh faham tak tu? Kalau kita terima orang yang tergetak-getak, tergedik-gedik ni semua ni, kita kena mujahadah yang kuat. Kalau ada kesungguhan, mujahadah kuat, never mind, carry on. Kalau kita dengan sibuk pergi cari dia pula terpelanting ni semua, hang nanti terpelanting, tersungkok. Tak. Pasal tu Abu Umamah Al-Bahili dalam ramai-ramai puak dia, cuba bayangkan Allah sentuh dia. Dalam ramai-ramai puak Al-Bahili ni Allah selamatkan dia. Pasal dia tak pernah makan daripada unsur benda haram, benda tak elok. Cuma otak kepala dia duduk fikir. Sebab tiap-tiap pagi puak-puak dia naik matahari saja. Naik saja matahari. Teringat satu lagu kan? Ding ding ding, rom mana siva, rom mana siva. Tak boleh pelan-pelan, dengar mampu aku. Pada betul. Nak kata bahasa hari ni lah kan? Ding ding ding, manggala rubini mani subini, manggala mani nile, deng. Apa dah? Abu Umamah Al-Bahili nak matahari dia semayang. Upacara semayang yang kata tokong-tokong ni semua ni,
bukan asal di Mekah, asal daripada tanah Syam. Depa husung sampai masuk di Mekah. Dan di keliling Mekah. Kita baca, selalu dengar, kadang-kadang terlupa, dengar balik. Selama Ustaz Salman kita. Dia hebat. Cara penyampaian dia, ketegasan masalah kita Rahiqum Maktum. Kalau malam-malam nak baca balik, ingat dia balik, ulang balik. Cara dia tu subhanallah. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada anak-anak muda, ustaz-ustaz muda-muda macam ni. Nasyat mereka, kelebihan tu ada sikit. Macam apa darah muda, guna kesempatan tu. Ilmu yang dia ada, subhanallah. Kadang-kadang nak tengok sirah dia seronok. Apa tengok sirah dia cerita pasal Datuk Kong, very nice. Allahu Akbar kabirah. Maka Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu naik saja matahari, kata ambillah seekor kambing ke unta ke dia sembelih. Kan sudah cerita berkali-kali cerita dia sembelih. Bila sembelih mengalir darah tu, masing-masing bakat ambil mangkuk ke apa ke, bakat minum darah berkat. Bakat minum. Punya seronok. Nampak tak bakat minum? Lepas minum, dia nanti kata, di Mekah ada seorang gila, Majnun. Di Mekah ada orang gila. Di Mekah ada orang gila. Dia sesat. Dia bawa ajaran sesat. Siapa dia? Muhammad. Dekat Mekah tu ada orang bawa ajaran sesat nama Muhammad. Syekh dekat Al-Bahili, ketua dia akan sebut macam tu. Abu Umamah nama dia sebelum masuk Islam Sudah bin Ajlan. Maka dia terlintas. Dia kata apa? Aku nak pergi tengok lah yang kata ajaran sesat tu. Aku nak pergi tengok dia. Betul-betul Allah gerakkan hati nak pergi tengok. Dia rasa tak seronok, satu macam tak seronok. Daripada kampung dia nyon. Dia masuk Mekah. Dia cari, tak ada. Muhammad tak ada. Dah tak ada di Mekah ada. Dia cari lagi. Ada orang kata kalau hendak, cuba hendak di Mina. Di Mina, tempat di mana ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah buka pintu hati dia masuk Islam, duduk rumah bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai, dia duduk tengok Hamzah duduk ada. Hamzah pula dia tengok orang pelik, dia sekat. Dia takut special brand ke ada pergerakan pelik. Dia tengok dia nak main kuliah ke, nak main rakam ke, nak buat apa ni, nampak tak? Maka yang akan sekat dia ni Hamzah. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Nabi tak tahu dia siapa. Tapi dia tengok Nabi jiwa seronok. Pasal tu jiwa yang bersih ni, dia tengok agama dia terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala bersih, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat bersih. Hati yang bersih saja yang boleh terima agama. Hati yang pengotok very, very susah. You all can understand. Pasal tu kita nak ceramah bagi orang yang buat pengotok ni semua ni, kita serah pada Allah lah. Kita usaha. Tapi semua kuasa serah pada Allah. Tapi kerja kita mudah nak tegur orang yang ada jiwa bersih. Senang dia terima Islam. Kadang orang kafir, ya, dia kafir, tapi dia main dalam keadaan keturunan yang baik, bersih. Nampak tak? Dia tak mau menipu yang tu yang ni, walaupun kita seorang penipu besar katalah. Susah nak terima kebenaran. Yang dia ni macam-macam dia sembah, tapi jiwa bersih. Bila dapat kena sentuhan agama, Allahu Akbar, dia mudah terima berbandingkan orang masuk Islam bertahun-tahun. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pertama kali tengok Nabi, dia tengok dia berkenan. Ya Allah, berkenan. Nampak dia berkenan. Dia berkenan. Berkenan ya Allah, berkenan sangat-sangat. Allah berkenan. Dia berkenan kat Nabi. Nabi pun tak tahu ini mai ke mana. Tapi dia cuba nak dekat dengan Nabi, cuba nak salam, tapi tak dapat. Tapi bila dia duduk kuliah dengan Nabi, dia dengar satu ucapan. Nabi tak tahu apa ibadat dia. Dia duduk, maka Nabi pun kata, hurimat alaikumul maitatu wa da'mu, sampai ke akhir ayat. Hurimat, Allah Ta'ala haramkan ke atas umat aku tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah. Betul-betul kena kat dia. Allah Ta'ala haram, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah. Pasal dia makan apa?
Makan darah pagi-pagi. Dia dengar macam tu, tak dan salam dengan Nabi, tak dan apa. Keesokan hari dia balik, nyo dia balik. Keesokan hari upacara yang sama, hang, upacara yang sama. Sembelih saja kambing, elok darah kambing, nak bagi kat dia haram. Sekali ayat Quran dia dengar, terbenam di hati, terus beriman. Boleh faham tak? Pasal tu ya Allah, masalah iman ya Allah Tuhan, masalah iman yang Allah nak bagi dekat kita, Allahu Akbar kabirah, bukan senang. Pasal tu kalau kita nak beli hidayah Tuhan, kita nak lapang dada, nak dapat agama, mau tak mau, perbanyakkanlah sedekah. Sedekah sajalah yang boleh bersihkan hati kita. Kalau hati kita banyak pengotor, proses membersihkan hati tak ada benda lain. Banyak ibadat pun belum tentu dia boleh bersih, melainkan dengan banyak bersedekah. You all can understand? Bersedekah, banyak kena bersedekah ya Allah Tuhan. Oh ya Allah, banyak kena bersedekah. Oleh sebab tu Nabi SAW, Nabi bila tengok dia, Nabi seronok. Dia cuma beramal dengan satu ayat Quran, dengar tu terus beriman. Pasal tu kita tengok amalan dia cukup dahsyat. Salah satu karamah yang Allah bagi kat dia, apa dia? Bila-bila dia tengah-tengah duk tidur, bila main tang darah, dia tak haram, dia tutup mulut haram, jangan bagi aku makan. Tambah dia lena tengah-tengah, dia buat bulatan, jangan bagi ayat kat dia, jangan bagi apa pun jangan bagi. Mau tak mau dia dahaga, dia minum darah tu, dia tak mau, dia kata haram aku tak mau. Dengan macam itulah dia tidur tengah-tengah, elok dia tidur, mimpi di siang hari. Mimpi Allah tengah duk lilap punya panas, dia mimpi ada orang buat main dekat dia, ayak punya putih serelah ni, ayak punya putih sejuk. Dalam mimpi tu, dia bukan dia minum betul, dalam mimpi orang tu buat main dekat dia ayak, dia minum ayak tu, dia pun bangun. Dia bangun, orang nak bagi susu, nak bagi ayak, aku tak mau. Karamah yang Allah bagi kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia tak minum ayak pun tak apa, dia tak pernah rasa dahaga. Subhanallah. Allah nak bukti bagi orang yang yakin dekat aku, bagi kat dia. Masalah kita yang mengaji ni, kita kena tanam salah satu akidah ajak kepada kita, i'tiqad kita, kefahaman kita, kena yakin dengan Allah. Kena yakin dengan Allah. Bila sifat keyakinan dengan Allah longgar, susah kita nak kejapkan iman. Iman kita takkan kejap, dan kita tak mampu nak jadi orang-orang yang kuat ada iman kalau sekiranya keyakinan kita longgar. Kita seluk duit nak derma, tiba-tiba pegang 50 ketak, kita kata astaghfirullah, masuk balik. Astaghfirullah, masuk balik. Tukar duit tu kepada, sebenarnya dia kata yang itulah nak bersih diri hang, nak bagi kenai mata hati hang akhirat, benda itulah hang bagi, benda tu Allah nak bagi iman dekat hang. Berapa ramai di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia infak segala-galanya dia infak segala-galanya untuk Allah. Untuk apa? Dengan tujuan nak bagi cerah hati lah. Kita buka ayat Quran kan, buka ayat Quran kata apa? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata kalau hang boleh berdiri, bangunlah sembahyang. Allah sambung, sembahyang tak cukup. Bila hang sembahyang sebenarnya, hang melakukan hubungan dengan aku. Wa yuqimuna shalah, bila hang sembahyang, hang berdirikan sembahyang untuk aku, hubungan dengan aku. Tapi tak cukup hang sembahyang. Wa mimma razaqnahum, wa mimma, benda yang aku bagi kat hang, anugerah. Bila aku boleh bagi rezeki dekat hang, rezeki anugerah aku bagi kat hang. Hang duk tunjuk dalam Facebook hang tiap hari kerja nasi lemak, anugerah daripada aku. Saat ni beli plastik, saat ni beli camca, semua tu anugerah. Bila tunjuk pula alhamdulillah, Allahu akbar kabirah. Kita pun kena ada niat.
Satu daripada bungkus nasi itu kita buat keluar sekupang nak bagi pada Allah. Oh, contoh. Aku kata ni permulaan Allah uji aku dengan duit tak cukup, dengan modal tak cukup. Mai kita nak bagi ke Allah. Mai kita nak bagi ke Allah, tengok macam mana pulangan. Tapi kena ikhlas. Bukan kita bagi, kita nak Allah bagi pulangan. Tak. Nampak tak? Biasa kita semayang, Quran dia tak cukup semayang. Wa mimma razaqnahum. Bila aku bagi kat hang, bila aku bagi kat hang sikit rezeki, Allah kata, hum yunfiqun. Hang bagi balik sikit dekat aku dengan tujuan aku nak cuci dosa hang. Pasal tu Allah Ta'ala kata daripada ayat ni kita ambil mudah untuk baiki diri kita. Semayang saja tak cukup. Semayang hubungan dengan Allah. Hubungan kita infak sedekah dekat orang, hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Sempurnalah ibadat hang dengan aku. Sebanyak mana pun hang ibadat dekat aku, tapi hang cukup kedekut nak bagi. Ayat ni mula-mula mai. Ayat ni bukan ayat zakat. Ayat ni mula-mula sekali mai sedekah. Bertukar ayat ni kepada ayat zakat. Subhanallah. Yang Allah mau daripada kita ialah bersedekah. Tapi bila main zakat, kewajipan. Sebelum kewajipan kena kat diri hang, aku suka sedekah. Pasal sedekah sajalah yang akan memperpanjangkan umur hang ke di kubur. Duduk di dunia 60 tahun. Tapi dengan kita rajin bersedekah, sedekah tu duduk mengalir di kubur seolah-olah macam tiap-tiap hari kita sedekah. Ada faham? Allahu Akbar kabirah. Pasal tu agama ajak dekat kita, ya Allah, tiap-tiap bulan Allah bagi sikit kat kita. Tiap minggu dapat letak sebelah. Ambil tabung, teng. Hari ni alhamdulillah kita jual habis. RM1 masuk. Saat ni RM2 masuk. Nampak tak? Kita bagi hak Allah. Tuhan, hang bagi kat aku boleh buat ni pun alhamdulillah sihat. Yang hang boleh bagi aku sihat, tak mengantuk, boleh buat dengan keadaan keseronokan daripada Allah. Semua orang boleh buat nasi lemak, tapi aku buat nasi lemak sedap. Orang makan nak lagi, orang makan nak lagi. Kelebihan siapa bagi? Allah tak bagi. Allah bagi. Kita pun tak tahu dosa-dosa ustaz. Minggu ni orang order kat 6 order. 7 order nampak tak? Sampai hari ni pesan nak berumah pun tak berumah. Habis ustaz. Contoh. Macam tu punya nasi lemak nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Ni rahmat yang datang daripada Allah. Nak cerita kata ya Allah Tuhan, kalau kita rajin beribadat tapi tak cukup. Allah wow tu Allah sambung. Salat dengan sedekah ni selalu seiring dan sejalan. Ada satu lagu. Seiring dan sejalan. Ada lagu kan tu? Apa-apa pun tak tahu. Lagu siapa tu? Uji Rashid bukan kan? Tak tahulah. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, benda ni penting. Benda ni penting. Kadang-kadang kita mengaji, dia main sifat tak cantik. Nak jaga solat pun susah. Kadang nak bangun sembahyang punya susah. Kita tahu sifat kita ni tak cukup keimanan dengan Tuhan. Nak pasal tu kena try. Kita nak tengok Abu Umamah Al-Bahili ni terkejut, keyakinan dahsyat. Cuma Nabi bagi tahu salam dengan orang. Salam dengan orang. Jangan tunggu orang bagi salam, wahai Abu Umamah. Selalu hang bagi salam, hang bagi assalamualaikum. Dan orang bagi salam dekat hang. Selalu orang doa sejahtera, kebaikan, sejahtera. Berapa ramai orang jumpa bagi salam, himpun doa untuk diri hang. Amalan yang paling cukup kuat bagi diri dia salam. Abu Umamah baru masuk Islam, Nabi ajak dia kata jangan lepas salam. Jumpa assalamualaikum, assalamualaikum, dia kata dia terkenal dengan salam. Sampai orang Yahudi duduk sebelah pokok, celakalah hang, dia bagi salam. Abu Umamah kata tak pernah orang bagi salam ke aku, hang lah orang yang pertama. Allahu Akbar kabirah. Dan masalah sedekah ni memang cukup dahsyat. Dahsyat memang kita tak berani lah ya Allah. Assalamualaikum, orang main di rumah. Dia tengok rezeki dia masuk dalam rumah, orang bagi salam. Ya Allah ya Tuhan, itu rezeki dia lah sayang. Dia kata kat isteri dia, ambil lah bagi. Assalamualaikum, main lagi. Main isteri kita, bang, semua dah tak ada dah. Ni apa punya salam ni? Apa punya salam ni? Dia salam ni nak gagau harta kita, nampak tak? Kalau bahasa kita. Tapi Abu Umamah kata setiap orang main rumah kita, dia tahu dalam rumah kita ada rezeki.
Walaupun buat masuk dalam rumah, bukan hak kita sayang. Itu hak orang lain, bagilah. Last sekali, orang Assalamualaikum, tak ada dah. Bagi. Contoh bahasa kita kan. Bagi. Akhirnya, ya Allah, dia pun dah. Dia kata, bang, tak ada apa dia nak makan. Semua je bagi ke orang. Ni kita nak cerita panggil sahabat yang cukup yakin. Kita memanglah kita mengaji, Ustaz, semua nak bagi apa? Nak makan. Alamak, tambah-tambah cakap dengan orang Pulau Pinang. Semua kita nak bagi kat mereka. Alamak, nampak tak? Orang Pulau Pinang punya bahasa dia kan. Alamak, yo, betul-betul makan rebulan, nampak tak? Oleh sebab tu, dia bagi-bagi dia keluar masa isteri dia letak ialah. Isteri sediakan makan dan minum di rumah. Dia keluar. Bila keluar dia pergi semayang, dia pergi di masjid dia semayang berdoa. Dia pun berehat sekejap, dia kata kalau aku balik, wonton duduk betang, tak apalah aku rehat sekejap. Tuhan, semua yang orang datang dekat aku redha, aku tak berangut. Tunjuklah kebesaran sedekahmu. Tak berapa lama kemudian orang ramai Assalamualaikum. Perempuan tu dia main lagi salam apa dia tak ada dah. Dia buka pintu. Dah bukan nak. Dia kata nak jumpa Abu Umamah Al-Bahili. Nak jumpa siapa? Adalah dulu dia kata dia pernah ambil duit daripada Abu Umamah Al-Bahili. Lah ni nak pulang balik. Dia nak pulang balik. Berapa dekat 3,000 dinar. 3,000 dinar tu, Allah, kalau ikut zaman dulu makan subhanallah tak habis. Dia terkejut, dia berdebu minta dekat dia rezeki tu 3,000 dinar. Elok dia balik Abu Mamah balik takutlah. Dia, isteri kita, bang, kalau tidak kan anak terkam aku ni. Dia kata, bang, mulai hari ini kalau abang nak sedekah banyak mana pun sedekahlah, dia redha. Rupanya betul, bang. Bila kita bagi itu rezeki orang, rezeki kita Allah bagi. Tak apalah, sedekahlah. Dia didik isteri dia sampai isteri terkenal dengan orang yang suka bersedekah. Subhanallah. Ni semua bab-bab macam ni kalau kita baca tentang sahabat Nabi, kita akan terkejut. Pasal tu ulama kata kalau kita mengaji, Ustaz minggu ni duk mengajak bab wakaf. Kita kalau mengaji bab wakaf, kita tak boleh lawan dengan apa nama Sayyidina Umar. Tak boleh lawan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Allah bagi kat dia terang tantang. Allah bagi dekat dia, Allah yang kata Sayyidina Umar ni dia dapat tanah wakaf. Pasal Nabi SAW bila Nabi masuk saja di Madinah, Nabi tengok awak Madinah jadi macam tu. Orang Madinah semua kaya raya, kaya ada harta tapi tak ada duit. Orang Madinah. Tapi orang Yahudi masuk di Madinah sebagai pendatang. Orang Yahudi ni sebagai pendatang. Dengar cerita ni betul-betul. Ni Ustaz Salman akan cerita kat Abah. Bagi dia cerita sama dengan Ustaz. Kalau salah, dia salah. Okay. Dia pemai. Orang Yahudi yang Allah masuk di Madinatul Munawwarah. Cuma orang Arab pada masa tu mereka ada harta saja. Tanah ada, semua ada. Duit tak ada. Maka Yahudi akan bagi pinjam. Mereka orang pendatang. Orang pendatang ni ada duit sikit. Maka pendatang pun bagilah pada orang Arab nak duit. Lama-lama orang Arab tak boleh bayar menyebabkan tanah Yahudi ambil. Sampai keseluruhan tanah milik orang Yahudi. Nabi tengok dah pelik dah. Nabi masuk. Yang kedua, Nabi tengok semua market semua mereka pegang. Market. Supermarket semua. Ekonomi semua mereka pegang Yahudi. Nabi tengok sampai tahap nak menguasai politik Madinah. Pada masa tu Nabi isytiharkan, ini sudah berbahaya. Setapak demi setapak kita bagi peluang dekat mereka. Kita bagi peluang kepada pendatang. Kita tak kisah, kita berkasih sayang dengan mereka. Tapi dia ada matlamat sebaliknya. Maka Nabi kata kita isytiharkan perang. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Syair tu kita bagi pada orang Yahudi. Ingat Yahudi? Semua Yahudi laknatullah ni kita Nabi halau keluar daripada bumi Madinah, sekok pun tak ada. Bila berlaku peperangan Khaybar, Allah lama tak makan apa mak roti Bengali. Astagfirullahalazim. Ni roti betul ke? Astagfirullahalazim. Jangan tengok. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan.
Kuliah ke Nabi awal insya-Allah. Oleh sebab tu ya Allah, bila halau mereka semua keluar, Yahudi semua keluar, maka yang dapat tanah apa nama wakaf Khaybar ialah siapa dia? Abu Bakar. Dapat saja Abu Bakar menghadap dengan Nabi. Ni nak cerita tentang diri mereka lah. Kadang-kadang kita mengaji pun, tapi mengaji sekadar sedap, nak bagi sedap cerita, nak dengar, tak ke mana pun. Tak ke mana pun kita kena baca cerita sahabat ni, terkejut. Kehidupan mereka tu cukup Allah tu nak kata. Kita kata, ya Allah, macam mana mereka ni ya? Hidup dunia sampai ke hari ni Allah letakkan mereka surga. Tengilah lepas mati nak lepas surga macam mana ni? Kita duduk di dunia challenge nak bagi nampak matahari akhirat. Allahu Akbar, ya Allah Tuhan. Abu Bakar, Sayyidina Umar mai kat Nabi, tanya kat Nabi, tanya pendapat Nabi, ya Rasulullah, aku ada tanah wakaf ni, aku nak buat macam mana? Nabi kata, macam mana tanah wakaf ni? Anfus indi. Macam mana diri aku dengan tanah ni macam mana? Nampak macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, aku nampak tanah ni. Dia pernah kaya raya, Umar kaya. Dia bukan lekeh pertandingan sedekah di antara Umar dengan Abu Bakar. Jangan main-main. Dia bertanding. Tak nampak tabung gelisah. Tak nampak tabung gelisah. Kita nampak tabung garu habis. Oh ya Allah, tabung tu nak bagi selamat kita. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, Nabi kata, Abu Bakar, Umar, aku tengok tanah ni dengan diri yang lebih sesuai, hang sedekah dengan arti kita wakafkan. Keseluruhan tanah tu yang paling cantik tu disedekah. Allahu Akbar kabirah. Kalau kita lah nak bagi terkejut, semayang tak nampak, semayang tak nampak tanah. Buat semayang nak nampak tanah ke tak tanah ke tak nampak. Allahu Akbar. Iman kita tak kuat. Kadang nak bagi sikit tanah kita, nak bagi orang lalu lalang pun bergaduh, kiamat berlaku. Subhanallah. Dengan main dengan nampak tak? Allah beli depa ni semua dengan syurga. Pasal tu depa ni mudah dapat hidayah Tuhan. Mudah dapat hidayah Tuhan. Kalau harta tu ya Rasulullah boleh rosakkan aku, baik aku sedekah. Nabi kata, Umar, lebih afdal bagi kamu wakafkan. Allahu Akbar. Wakaf. Umar. Kita tengok macam tu, Allahu Akbar. Apa tak? Oleh sebab tu kita bila dengar cerita Abu Umamah ni, apa dari riwayat kat kita? Tak ada. Ni baru mukadimah. Jangan ke mana? Masih lagi rancangan yang sama. Ingatkan ada 4 kuliah hari ni, kuliah kurang. Okeylah. Okey? Secara langsung betul tak? Ada faham? Betul. Ustaz, hari ni kita cancel lah kuliah. Bagi peluang pada sahibul samahah. Dua ada kat Bertam tu. Kan? Dua ada kat Bertam tu. Mufti dua ada di Bertam kan? Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu apa kata dia? Alaikum. Tengok dia kata, wallahi aku dengar daripada pesanan Nabi. Hadis ni walaupun akhrajahu Ibnu Majah kita boleh ambil. Alaikum bihadil an. Alaikum, ke atas umat aku, tuntutlah, carilah ilmu ni. Carilah ilmu ni. Carilah ilmu ni. Pasal tu ya Allah Tuhan, ilmu, cari ilmu ni. Dia kata, qabla an yuqbadha, sebelum dia dicabut. Cari ilmu agama. Pasal tu kadang-kadang kita ada anak ramai. Adik-beradik kita ada. Tiba-tiba main tang kita, anak-anak abang kita semua mengaji di Auckland, New Zealand, Apollon, okay? Macam-macam lah tepi. Anak kita semua mengaji sekolah belakang rumah, sekolah agama. Sekolah agama. Bila berhimpun sepupu, tengok hebat-hebat, masing-masing nak cerita. Masing-masing nak cerita, di doktor lah, di macam-macam. Mereka anak kita sekadar mengajak Quran saja. Tapi tahu dah Allah Ta'ala kata, man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik manusia di sisi aku, manusia yang boleh ajak Quran. Dan dia boleh ajak dekat Quran besar sangat. Tadi Ustaz Mamai ada seorang budak muda aja. Budak ada beratok dekat dia duk ajak. Dekat diri dia ada kebaikan. Himpunlah manusia sebaik-baik mana di atas muka bumi, manusia yang bagus di sisi Allah Ta'ala, jenis manusia duk ajak Quran ke orang.
Allahu Akbar. Dia boleh duk ajak dekat Quran. Anak kita duk ajak urut-urut Allah Ta'ala. Anak kita duk ajak urut. Dia boleh baca Quran budak tu, pasal anak kita banyak mana budak orang duk baca, pahala tu mai kat dia. Dahsyat. Pasal tu Nabi SAW, kita kena rasa bangga. Walaupun orang nampak anak kita lekeh, kita kata Alhamdulillah, satu-satunya anak aku, ya Allah, duk ajak Quran. Syafaat sampai ke anakku tetap dapat kat aku. Amalan anakku duk buat tu hari ni dapat kat aku. Kita kena rasa bangga keturunan kita ada duk ajak Quran dekat orang. Tapi kita pandanglah masyarakat, alah Quran apa tu? Buat masuk lagi kan? Kau gulai kan? Gulai ke? Alhamdulillah, lama tu tak makan roti canai campur dengan gulai. Ni dia pernah tengok live. Orang KL kita, ni apa cerita ni ustaz? Ni lah cenda. Gulai Pulau Pinang. Ada makan, gulai depa tak ada apa kan. Oleh sebab tu ya Allah, Nabi kata firman, alaikum bihadil ilm. Tuntutlah bihadil ilm. Nabi tunjuk ni ilmu ni. Cari ilmu ni qabla an yuqbadah, sebelum dia dicabut. Sebelum matinya Ustaz Alim. Dia kata bab ni. Buat dekat. Tuntut ilmu, pergi ke mana-mana. Dia pergi bertam, kita ikut. Dia pergi apa nama, saat ni apa nama, awak mana? Dis ke? Kita lari pergi sana. Tak mana dia ada pergi. Dengan dekat tu lari pergi, tak mana dia ada pergi, tak apa. Ada faham? Sebelum dia mati. Ni buku ni kata, hambalah Ustaz Alim di mana dia berada sebelum dia mati. Ya Allah, alaikum bihadzal ilm qabla an yuqbadah. Tuntut ilmu, cari ilmu. Dah tahu dia ada kelebihan. Kita tengok pi ceramah siapa pun kita tengok macam mana pandai pun tak boleh masuk, no feeling. Tapi orang tua ni pandai. Dia boleh pandai. Dengan satu hadis dia boleh guling macam gambar apa nama? Gambar Hindu. Ini ada kelebihan dekat daripada. Ya Allah. Dan Nabi SAW berkata lagi, wa qabduhu an yurfa. Maksud dia dicabut, dia akan diangkat daripada muka bumi sampai tak ada lagi nak mengaji dah. Jangan jadi macam tu, Nabi kata. Jangan jadi macam tu. Jangan pisah, Nabi kata, jangan pisah diri kita di antara orang yang reti agama dengan kita tak reti, duduk dengan dia sekali. Itu maksud Nabi. Di mana dia ada pi, walaupun kita balik kerja lambat tak apa, balik konam, mandi kita nak jam tak jam, Allah akan bermudah. Allah kata, man min kharijin kharaja fi talabul ilmi, mana-mana orang keluar jalan, Allah akan mudahkan dia. Hari ini hang keluar nak cari ilmu, esok ni hamai kat aku buka jalan turuk. Hang pergi menuntut ilmu satu jalan, hamai dekat aku turuk jalan banyak nak masuk ke syurga. Ingat macam tu sudah, lawan. Sampai-sampai dia kata habis dah. Habis. Kuliah dah habis. Jangan takut, Ustaz Alim kan sambung. Jom kita pergi makan. Mesti ada. Kelas tu kan. Jom kita pergi makan. Tak makan kita tengok dia sembang. Jadilah. Dia sembang dapat tak? Itu ada kekuatan dekat dia. Ni hadis ni sebut. Maka dia kata, ya Allah Tuhan, tuntutlah ilmu. Pilah cari ilmu tu sebelum dia dicabut, sebelum dia diangkat di muka bumi. Wa qabduhu an yurfa. Dia kata sebelum dia diangkat di muka bumi. Allahu Akbar. Wa jama'a baina usbu'ain. Nabi pun tunjuk dua tangan dia kata al-wusta wallati tala ibham. Nabi pun tunjuk macam mana nah? Nabi tunjuk dengan tangan tengah dengan dia. Nabi tunjuk isyarat dengan tangan dia. Nabi kata isyarat kalau kita main mengaji. Kadang-kadang kita kata, ustaz, seronoklah duk tengok kuliah-kuliah ustaz ni. Kadang-kadang saya seronok dengan ustaz tu. Nampak tak? Maka kadang-kadang kita kata, ya Allah, macam mana dia tu alim, cerdik, pandai ya. Macam mana nak sama dengan dia? Cuma Nabi kata, duduk dengan dia, cari ilmu. Duduk dengan dia, cari ilmu dengan dia, mengadap dengan dia. Seolah-olah Nabi kata apa? Al-alim wal muta'allim. Orang alim, orang duk mengajak tu, dengan kita murid dia, Allahu Akbar. Syarikani, kedua-dua apa nama? Syarikani. Kedua-dua sama-sama dapat pahala. Kedua-dua Allah bagi.
Nampak tak? Dalam buku ni dia kata apa nak terjemah nah? Apa dia kata? Orang alim dan juga orang yang belajar ilmu agama sama-sama akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sama-sama. Nak bagi kita esok ni duduk dengan dia, bersama dengan dia, jangan tinggal kuliah dia. Taman dia mengaji, jadikan dia guru kita. Kita dapat ilmu daripada dia. Nabi kata al-alim muta'ala. Orang alim dengan orang yang duduk mengaji, Nabi kata syarikan, duduk sama. Fil ajr. Dalam masalah pahala, guru dapat pahala, hang dapat pahala. Hang dapat pahala, dan sama-sama akan dapat pahala. Sikit pun Allah tak kurang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW kata, wala khairu fi sa'irin nas, wala khairu fi sa'irin nas. Pergi carilah di atas muka bumi manusia macam mana yang lebih baik daripada dua ni. Pergi cari di atas muka bumi manusia mana yang lebih baik daripada dua ni. Kita takkan jumpa di atas muka bumi yang paling baik sekali orang tengah duk mengajar, di situ ada murid dia. Itulah manusia yang paling baik di sisi Allah. Allahu Akbar. Syarikah ni dua-dua nampak tak? Mudah-mudahan dengan hadis muqaddimah tu Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan mengaji awal. Sambung. Hari ni kita sambung hadis hari ni, mati hidup, mati baru ni kan akhirnya hidup balik. Muka surat 290, betul? Hadis daripada Abdullah bin Omar. 909, sorry. Dia tulis kat sini 290. Buat macam mana letuk imam? 909. 909 daripada Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar ni hebat tau. Setiap kali kita mengaji tentang nama dia, kita tahu macam mana kehebatan dia sampai mati dia redha. Dia tahu orang bunuh dia. Kan Ustaz cerita Hajar Usud As-Saqafi bunuh dia. Hajar Usud As-Saqafi ni bunuh sahabat cukup dahsyat. Ada sahabat dia bunuh direct, tapi Abdullah bin Omar dia tak mampu bunuh direct. Dia upah orang. Dan dia upah dengan, ingat tak? Ustaz pernah cerita di Arafah dulu, depan lestik dia, Hajar Usud As-Saqafi lestik dia. Cemburu dengan ilmu dia. Pasal Hajar Usud As-Saqafi pegang muasasah. Orang semua duk rujuk dengan Hajar Usud As-Saqafi. Lama kelamaan Abdullah bin Umar kata, dia pun duk rujuk dengan Abdullah bin Umar. Hajar Usud As-Saqafi dia ketua. Bila orang dah pakai rujuk dengan Abdullah bin Umar, dia cemburu lah. Bila cemburu, dia tak tahu nak balas macam mana orang tua ni. Dengan semua sahabat Nabi, dia balas depan-depan tu. Hang siapa? Dia bunuh depan-depan tu. Tapi mata Abdullah bin Umar, dia upah orang. Bila main musim haji di Arafah, dia lestik budak, lestik kena kaki yang racun, bengkak. Bengkak, ya Allah punya bengkak. Bengkak sampai tak boleh nak angkat, nak sembahyang tak boleh. Hajar Usud As-Saqafi kata, kita rindu pada Abdullah bin Umar, mana dia? Sahabat kata, tak tahukah dia kena apa, kaki dia bengkak sampai tak boleh nak angkat? Hajar Usud As-Saqafi kata, jom kita pergi tengok dia. Ni memang drama. Munafik ni memang terkenal dengan drama. Apa jadi kat dia? Jom pergi tengok. Pergilah ramai-ramai sahabat. Bila sampai di rumah ni, nak cerita secara ringkas lah. Sampai di rumah dia, dia kata sahabat yang lain tak apalah, bagi dia Hajar Usud As-Saqafi mah. Aku dengar cerita hang sakit, siapa lah buat kat hang? Awak jadi kaki hang macam ni, kesian kat hang. Hang kan duk bismayang hari ni, hang tak boleh. Oh, jadi macam ni kat hang. Aku tak boleh tengok lah, please, tak boleh tengok. Abdullah bin Umar kata, yang hang duk menangis buat boria ni siapa? Nampak tak? Yang jadi kaki aku ni hang lah buat kat aku. Dia tahu orang buat dekat dia. Tapi dia doa, ya Allah, pasal dia beriman dengan qada dan qadar. Kalau Allah dah tetap dekat aku, kalau dia nak buat kena, kena. Kalau tak kena, kena. Ini semua qada dan qadar Allah. Pasal apa aku nak marah ke orang tu? Itu dengan kehendak Allah. Allahu Akbar. Kita mengaji bab qada dan qadar, buku punya tebal nak mampus. Nak bagi reti qada dan qadar. Nak tahu kata qada dan qadar itu ketentuan Allah. Baik buruk semua Allah nak bagi kat kita.
Kita nak tengok, nak serah diri sejauh mana kita dengan Allah. Hang ada Tuhan dah, aku Tuhan hang. Apa jadi pun atas diri hang dengan kehendak aku kan Tuhan hang. Aku nak tengok macam mana. Senang susah hang bagi aku. Tapi bila hang senang, hang jarang angkat tangan kat aku. Terpaksa aku bagi hang susah sikit. Ya Allah. Ya Allah, daripada aku saja nak bagi hang susah supaya mulut lidah hang. Ya Allah. Dulu depa kecil-kecil senanglah, ya Allah, kalau tahu macam ni picit mampu daripada kamu. Bila main besar, ya Allah Tuhan, barulah kita bersumpah. Tak ada. Rupanya Allah Ta'ala nak ajak kat kita, itulah masa hang kecil, hang seronok tergetak-getak. Tak terlintas langsung nak didik anak dengan agama. Aku suruh daripada kecil lagi bagi dengar telinga dia baik-baik. Bila main umur 7 tahun, ajak kata semayang ni selesai, Quran ni dah boleh dah. Ini sampai 7 tahun anak hang kuak anak mampu. Bila main 10 tahun anak hang semayang dah settle. 7 tahun ni didik dia, 10 tahun tak semayang morotan. Kalau bapak tak semayang, morotan dengan bapak-bapak sekali. Padahal ya Allah, agama aja. Kita tak ambil endah. Hidup merambu macam tu. Kita kena pastikan anak kita, agama kita bila main 10 tahun dia banyak settle. Quran okey, semayang okey, kita angkat tangan. Alhamdulillah ya Allah. Bila tak ikut acuan Tuhan, kita kan susah anak kita bila main 12, 13. Masa tu nak habiskan Quran dengan gila-gila, dia tak dan habis. Masuk tingkatan tak dan habis. Maka lahirlah anak Melayu ramai yang tak kerti Quran. Ada faham tu? Hanggut sudah. Nak beranak semua orang curah bila beranak. Tapi nak didik dia sebagaimana Allah Akbar. Bila dia besar panjang, dia tak ikut agama, baru kita menangis. Kalau tak macam ni, ya Allah, biar dia kecil pun tak apa. Allah, sakitlah Ustaz, besar lagu besar. Dia pakai kahwin satu kahwin. Kita ingatkan kahwin lagi lah. Kepala macam nak pecah Ustaz. Koyok pakai tak tahu nak start taman Ustaz. Oh, baru tahu. Nampak dengan anak satu hal, dengan menantu satu hal, dengan cucu satu hal. Bertimbun-timbun masalah bila manusia jauh dengan Allah. Pilih cari hidup macam mana pun. Pilih cari hidup macam mana pun. Kalau hidup hang tak mau kepada aku, Allah kata, hang terima. Last sekali baru hang cari aku, Tuhan, Ustaz, tolong saya buat ayat Yasin, nak bagi sembuhkan dia, bang. Ayat Yasin mau katuk kan. Barulah masa tu cari ayat Yasin, cari ustaz. Ni berjolak benar-benar. Ya Allah Tuhan. Maka Abdullah bin Umar kembali pada hadis. Dia ini menjerit satu hal, ya Allah. Sudah kan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, ya Allah, berdoa. Doa ni bagus dah. Doa ni kalau kita tengok, walaupun diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Kalau satu-satu hadis tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi dikeluarkan oleh Al-Hakim Nisaburi dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang Bukhari tak jumpa, Muslim tak jumpa. Dikeluarkan oleh Al-Hakim Nisaburi dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dahsyat Al-Hakim Nisaburi. Maka hadis ni seakan-akan seolah-olah macam Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Umar, kata dia apa? Hadis sahih lah ni. Kata dia apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar kata, bila aku duduk dengan Nabi, aku kerap dengar doa ni. Aku kerap dengar doa ni, yaqulu, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta, Nabi sendiri minta. Ya Allah, ya Tuhan, berlindunglah. Aku nak minta lindung sangat-sangat. Jangan aku ada penyakit hutang. Hutang ni kena try lah, the best. Okay, kita kalau boleh, janganlah bila umur dah lanjut ni, please lah. Mudah-mudah kalau ada hutang, yang hutang darurat sangat, buat macam mana? Macam kita beli rumah, daruriyat. Terpaksa hutang. Tapi setengah orang, bila setengah orang yang ada agama ni, dia takut diri yang ada hutang ni, Allah Tuhan, ibadat ke apa pun tak cantik. Pasal dia tergantung. Takut-takut roh dia mati saja, roh dia akan tergantung. Masalah hutang di Malaysia ni, kita serah pada ulama macam mana dia nak, ulama kita nak buat dengan keadaan kita. Tapi bila kita dah beli satu kereta pasal darurat,
beli yang kedua, iaitu nama dia gatarat. Hang gatai. Hang saja gatai. Satu tu mungkin darurat, pasal terpaksa nak ni. Tapi hutang lagi yang kedua. Ada rumah satu, ada rumah dua. Itu semua bahaya dalam hidup. Bahaya kalau ada ikhtiar nak cepat selesaikan. Jangan ada masalah. Pasal tu masalah yang paling besar sekali. Tidak ada keberkatan bagi orang yang nama dia baik ulama, baik ustaz, siapa pun yang sedang duk ajak nur Allah, cahaya Allah, ilmu Allah, sikap hutang dia tak clear, tak ada berkat. Please-lah, hampa duk mengaji sikap-sikap ni semua sikap yang Nabi minta berlindung. Hutang ni Nabi sampai pergi dekat depan Nabi dalam peperangan Uhud, sahabat sampai, Nabi tanya macam mana keadaan dia, satu mai tahu hutang, dia ada hutang, iya, siapa nak bayar tak tahu. Nabi keluar, aku takkan semayang walaupun dia jihad jalan Allah Ta'ala, tapi bila dia ada hutang aku takkan semayang untuk dia. Nabi keluar, sahabat semayang, Nabi tak larang sahabat semayang, tapi Nabi tak mau, roh yang tergantung, apa aku buat tak sampai untuk dia. Susah orang hutang ni. Ikhtiar mungkin yang boleh, minta pada Allah Ta'ala. Setengah ulama katakan, bacalah surah Al-Waqi'ah sambil-sambil buat nasi lemak, baca surah Al-Waqi'ah banyak-banyak, minta Allah lapang dada, murah rezeki, Allah bagi. Baca setengah ulama, wallah lah, setengah ulama bagi formula, bacalah selalu 40 hari kita, bukan kita kata mesti beramal, kita cuba ikhtiar. Surah Al-Waqi'ah ni kelebihan dia banyak. Kelebihan dia terlalu banyak, betul tak Mufti? Ni timbalan Mufti dekat sana. Timbalan dia ikut apa perkembangan, baca tak aku Mufti tanya. Ni lepas report dia kan. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, bacalah. Kadang-kadang kita nak lapang dada kan baca surah Al-Waqi'ah. Minta lapang dada. Ada surah-surah tertentu baik untuk kita. Sampai Nabi kita baca surah Tabarakalladzi kan. Nak bagi senang sebelum kita kok-koklah kita tidur terus berjumpa dengan Tuhan. Kita dah prepare, dah bawa surah Tabarakalladzi itu sama-sama di dalam alam barzah kita. Sebab tu setengah-setengah masjid dia buat, lepas habis dia kuliah dia buat baca. Memang kita tak digalakkan macam ramai-ramai, tapi untuk mendidik, nak harapkan apa baca di rumah, apa tak baca dah, tahu dah. Lepas-lepas semayang kita latih diri kita baca Tabarakalladzi, biar contoh sampai lekat di mulut contoh. Sebab masa surah ni Nabi sebut dia akan menjadi apa, syafaat di kubur kita. Jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal contoh. Maka oleh sebab tu orang yang mati dalam keadaan berhutang ni, ayo susah. Kita berikhtiarlah, angkat tangan, Tuhan permudahkanlah hidup aku ya Allah, permudahlah ikut hidup aku ya Allah. Ustaz bukan hina tau, Ustaz tengok satu YouTube Allah, bukan hina. Tapi kalau hampa tengok mungkin dia tergelincir, dia terlupa pun tak tahu lah. Ada dia duk cerita tentang seorang sahabat Nabi mai kat Nabi, ya Rasulullah, aku ni tak mampu sangat nak baca Quran, nak buat amalan-amalan besar sangat tak mampu, tak tahu nak buat macam mana. Ada dah amalan yang aku buat sama dengan amalan yang banyak-banyak ni semua. Contoh, saya nak bagi contoh dia. Maka Nabi kata, lepas sembahyang maghrib, buatlah sembahyang awabim. Sembahyang awabim bukan letak dia di maghrib. Nama awabim ulama kata dia jenis sembahyang duha atau sembahyang taubat di siang hari. Nabi kata waktu orang sembahyang salatul awabim hina tarmisul fisal. Orang sembahyang awabim, Nabi kata tengah anak-anak unta duk angkat kaki tengah waktu kepanasan. Kita orang Malaysia selalu kita kata solat awabim ni adalah solat lepas maghrib. Tarkawala, itu bukan waktu dia. Kita nak jadi ustaz, kenapa kita sebut solat awabim ni lepas maghrib? Tak boleh, tu satu dah salah dah. Solat awabim ulama tak letak, dia letak dalam bab sembahyang bab duha. Yang kedua, bila kita rokok tuan-tuan, bila tuan-tuan rokok tuan-tuan, bila nak rokok dengan sujud tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan tentang sujud, bacalah surah Al-Imran ayat ke-8 masa sujud.
Sedangkan Nabi pesan masa rukuk dan sujud jangan baca doa Quran, tak, hukum dia haram. Tak boleh baca ayat Quran dekat rukuk dan sujud. Hadis very clear. Al-Hakim Nisaburi Sarah clear. Macam mana buat macam tu? Satu, cara semayang. Yang kedua, cara dia tuan. Habis semayang tu tuan-tuan. Habis semayang tu tuan-tuan, semayang hifzul iman. Niat 2 rakaat. Sunat hifzul iman, sunat jaga iman kepala otak hang. Ustaz bangun ni Allah parking, bila ustaz parking kereta, tiba-tiba dia mai tau, orang tu mai nak yang bulat-bulat tu mai. Dia kata kena buat kad tu dekat Bandar Kirara. Ustaz Allah, dia memang ustaz kena beli kad. Mana aku tahu kad tu tahu mana? Dia jolok keluar taman naga, keluar kad tu kena bubuh kena. Oh, ada seorang duk melawak. Kalau macam tu ustaz kena sembahyang 2 rakaat sunat parking supaya tak kena parking. Okey. Ni apa lah masalah agama jangan macam tu. Ada sunat, nama ada sunat jaga iman. Lepas benda tu baru kita buat sembahyang apa nama? Sembahyang hajat kita dengan Tuhan. Itulah waktu yang paling baik. Allahu akbar. Apa nak fitnah datang. Kadang-kadang orang cakap ni dia pandu, tuan-tuan ini kitab Fatani. Sekian cerita yang ada dalam kitab. Kadang-kadang orang tu ceramah dengan penuh keyakinan tanja, menunjukkan perbuatan tu ada nas, ada dalil. Kita cek tengok, apa pun tak ada. La aslalahu, tak ada asal usul daripada agama. Merbahaya. Yang tengok sikitnya ramai manusia, kita kena rasa salah dengan Tuhan. Kena salah dengan Tuhan. Bukan senang, ya Allah Tuhan. Inilah fitnah yang berlaku di akhir zaman. Jadi dalam hadis nak ajak kita, salah satunya doa lah, minta kalau boleh penyakit hutang ni jangan, please. Baik kita yang belajar atau ustaz, tolong. Tak bagus sangat-sangat, terutamanya orang yang mengajar, nama dia ustaz ataupun ulama ataupun ustazah, ada penyakit masalah jual beli hutang tak cantik. Hebat macam mana pun agama ada kat dia, masalah duit ringgit tak bagus. Sayyidina Umar kata no. No. Sayyidina Umar kata berjalan dengan dia. Elok berjalan dengan dia, masalah urusan keuangan tak cantik, jangan jadikan dia sahabat. Kawan hello sudah. Orang panggil hello sudah. Tak ada lebih. Pasal berbahaya. Orang ini berbahaya. Nampak tak? Pasal tu bila kita tahu ada unsur orang macam tu, kita kata aku boleh mengaji dengan dia lah. Harap-harap adalah sikit berkat tu aku nak beramal. Tapi kita jangan cetak aib orang tu, kita dah tahu. Kita kata berbahaya, penyakit hutang ni very bahaya. Terutamanya kita duk mengaji ni, janganlah oi, susah hampa mengaji. Susah orang mengaji ada penyakit hutang dan susah bayar hutang dengan orang. Susah. Minta kalau boleh bab hutang ni, angkat tangan mengadu ke Allah, ya Allah, bangun tengah malam, Allah murahkan rezeki. Allah huwa razaq, dia penentu rezeki bagi kita. Jangan curi rezeki orang, jangan ambil rezeki orang, susah. Jadi Nabi doa. Nampak tak? Nabi bimbang sangat-sangat Nabi doa. Nabi umpamakan doa ni dengan duduk di medan musuh, duduk berlawan sama baris. Besar penyakit ni kalau boleh janganlah. Tempat kerja pun sekalipun, ya Allah kita pergi beli ke karipak, kalau aku hutang kan tolong, minta aku lupa. Pasal tu tempat ustaz kata dah, kalau hang ambil barang-barang tak apa hutang, ustaz bagi. Tapi kalau hang mati halal, ustaz kata. Tapi kalau hang buat mati, hang nanti mampu gagal. Ya Allah Tuhan, kita bagi. Tapi dia tak ada ya Allah Tuhan. Ada anak murid macam tu, dia dengar tamat, dia tak apa kita halal. Ya Allah janganlah, ya Allah. Tadi pun saya kata kat Kudim, ada orang, Tuhan aku janganlah, kan ada hutang dengan aku, dia kena azab, janganlah ya Allah, janganlah ya Allah, jangan. Pasal azab, Tuhan bagi azab yang amat sangat masalah hutang. Minta berlindung dengan Allah. Hampa mengaji janganlah ada sikap tu, lawan hutang dengan orang, bagi balik elok-elok, peluk dia balik, tak mana ingat bagi balik, tolonglah. Amal ibadat hampa susah Allah nak terima. Susah hampa mati, amalan hampa susah. Hebat macam mana pun pergi haji 10 kali, tapi hutang dengan orang, haji pula otak apa. Malaikat kata ni lah haji King Kong.
Nampak tak? Haji apa hang ni? Ismail kamu kata Haji Marlboro. Nampak tak? Dia tak peduli, dia hutang. Pasal tu ulama tak suka nak buat ibadat haji tak hutang dengan orang. Buat dasar bernama wa ta'awanu. Dia pergi haji, dia hutang ni balik. Ni aku tak berkenan cara tu Allah. Sebab haji dan umrah ada kemampuan pilah. Tak ada dosa. Pasal apa nak pergi haji kena hutang? Ayo, kita buat dasar ta'awun. Dia hutang, dia tak boleh bayar. Macam mana punya warmbo punya hadi pun ada. Nampak tak? Dia nak pergi pun tak boleh, maka dia hutang banyak-banyak bulan. Janganlah. Hutang ni jangan. Tak ada. Tuhan Maha mengetahui. Kenapa nak pergi haji hutang? Kenapa nak pergi umrah hutang? Tempat tu tak boleh. Tempat tu totally berkemampuan pergi. Tak ada kemampuan tak apa. Tuhan tak marah. Ada kemampuan pergi. Ni pergi lah kada hutang buat apa? Ibu-ibu pergi Mekah tapi hutang dengan orang. Allah tak mau ibadat jenis pergi mengadap dengan aku, pergi buat haji, buat umrah, hutang. Ada faham tu? Hutang serius. Tapi kadang-kadang kita ambil mudah aja. Pasal ambil mudah lah semayang mengaji yang tak lekat. Ada faham tu? Oh, yang berkenaan ni, bab hutang ni Ustaz benci lah. Ustaz benci apa tak? Ustaz punya sikap pun kalau bukan kita takabur. Ustaz beli apa satu benda pun Ustaz target. Tak nak lanjutan. Habis-habiskan umur sudah. Pasal umur kita pendek. Tak mau kita takut. Bab hutang ni tak ada berkat dalam hidup. Yang tu kita ingatlah, kalau orang yang mengaji ilmu tasawuf, apa beli pun dia tak suka hutang masuklah rumah dia. Dia tak mau. Nampak tak? Jangan ada ustaz main nak bela. Tuan-tuan, kita macam ni tuan-tuan. Tuhan nak mampu. Hang nak mampu. Nampak tak? Hang nak mampu. Nanti ada ustaz nak bela macam ni. Pasal dia hutang, sambung. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada bahayanya hutang ya Allah, min ghalabatid daini. Kalau hutang ni ya Allah masuk dalam diri aku, ghalaba anni, dia kalahkan aku. Aku hutang memanjang, susah aku, Nabi kata. Yang kedua ya Allah, Nabi kata apa? Wa ghalabatil adu. Jangan kita jumpa dengan musuh. Kalau boleh hidup kita jangan diri kita jumpa musuh. Jangan kalau boleh. Kita jumpa musuh kita lah orang. Jangan Nabi, jangan kalau boleh. Kita ikhtiar ya Allah, jangan jadikan diri kita terutamanya dengan saudara kita bermusuh. Tak boleh. Susah nak dinamakan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbul nafsi. Kamu tak boleh dikatakan ada iman, tak sempurna iman kamu kalau kamu tak ada kasih sayang dengan saudara kamu. Bergaduh macam mana? Bergaduh sudut leng, tapi jangan bergaduh sudut sampai silaturahim. Jangan, bahaya. Jangan jadikan diri kamu musuh, jangan berjumpa dengan musuh, jangan jadikan keluarga musuh, sahabat-sahabat kamu musuh. Jangan. Kalau kamu bermusuh di kalangan kamu, Nabi kata wa syatatatil a'da. Wa syamatatil a'da. Pada masa tu kamu gaduh dengan kamu, musuh akan seronok. Jangan bagi orang kafir seronok bila kamu bergaduh. Aku tak suka bila hampa bergaduh, bangsa kapiat jadi seronok. Itu dia. Hampa boleh dakap suku hampa kawan hampa nak mampu. Alamak, ni bagi. Ni kita tak faham. Kadang-kadang orang sunnah tak faham. Macam mana depan kita pun, I don't know about that. I don't know. Nabi kita jangan. Selagi mana dia semayang mengaji, jangan jadi dia musuh. Jangan. Dia bukan musuh, mungkin sikit-sikit ada. Nampak dia yang musuh dengan aku, tak boleh sembah aku, tak boleh sujud dekat aku, tu musuh aku. Walaupun baik macam mana pun, dia dengan aku tak elok, dia dengan hang elok, dengan aku dia tak sembah, dia pergi sembah atas tu. Dia pergi sembah atas tu. Nak mampu. Allah bukan. Quran bagi tahu. Allah, ada faham tu? Ni Nabi bagi tahu ya Allah. Wa ghalabatil adu. Tolong jangan jadikan musuh. Jangan bertemu musuh. Ni kita mengaji, walaupun kita berlainan, fikrah berlainan. Walaupun kita tahu dia hana-hana. Bila Nabi sampai tuan-tuan, Nabi sampai. Dia fikir dia. Tapi dia tetap saudara kita.
Kita kata ya Allah, yang duk sembah lebih baik, tu akidah yang sonsang. Kita boleh kata yang duk sembah tu tuan-tuan lebih baik pada dia. Han nak mampu. Han nak mampu. Tuhan tak bagi. Tengok Nabi minta dekat kita, ya Allah, Nabi samakan. Jangan hutang, bahaya sangat-sangat. Bahaya kalau kamu jadi diri kamu bermusuh-musuhan. Bila kamu musuh-musuh di kalangan kamu, fasyatatil a'da, musuh sedang seronok. Itu satu kecelakaan bagi puang. Kalau itu yang hang buat, sayati azab baktatan, akan datang azab untuk mengejut. Nampak tak dia? Ini kena ni. Pasal tu bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok, ya Allah, itu orang Yahudi cuba. Orang Yahudi bersatu di Madinah, orang Arab bergaduh. Pada masa tu dia buat kerja. Nabi kata ni mengarut. Aku kena halau yang ni bergaduh. Nabi halau dia keluar. Ada faham? Ada faham tu? Bilang pun nak faham. Bila? Aduh, ya Allah, kadang-kadang mengaji tapi tak faham. Bodoh lalu. Yang lagi bodoh, kalau ustaz tak boleh faham. Bodoh. Tak tahu istilah apa nak guna kaedah. Tak tahu istilah nak guna. Oleh sebab tu, ya Allah, maka Nabi SAW, Nabi berdoa, wahai Tuhan, berlindunglah kepadamu, aku minta berlindung padamu, ya Allah, daripada bahaya hutang, bahaya, ya Allah, bertemu dengan musuh, serta kegembiraan musuh. Kita bergaduh di kalangan kita, yang menyebabkan kita bagi seronok pihak musuh. Selagi mana kita diri di saf semayang, walaupun berbeza keadaan, dia tetap saudaraku. Innamal mu'minuna ukhwah. Selagi mana kamu beriman, kamu ukhwah. Tuhan tak kata yang lain tu ukhwah. Kita tak boleh kaca dalam ucapan kita, ini sahabat saya, ini ukhwah saya. Akidah kita lari. Tak boleh. Agama tidak membenarkan. Agama tak benarkan. Ustaz, dia lagi bagus. Saya sakit, dia mai. Bodoh, dia mai lah. Tuhan nak uji kita. Kita tak boleh fikir agama wahyu dengan otak kepala kita. Agama kata macam tu, kita ikut. Agama kita musuhan, selagi mana dia tak boleh sembah dekat itu musuhan. Baik macam mana pun, hati-hati. Walan tarda ankal yahud wala nasara. Baik macam mana pun kita tahu, orang putih ni Ustaz best, disiplin, jalan semua, everything, bagi dia betul. Tapi Quran kata mereka korajak. Quran katakan, Allah kata, walan tarda ankal yahud. Hei, aku Tuhan, aku tak redha dengan mereka. Hang kata macam, hang nak mampu. Quran kata, walan tarda, aku sendiri Tuhan, aku tak redha dengan mereka. Oh, ya Allah, kita boleh kata macam tu. Kadang-kadang mereka ni bukan nak kata, Ustaz, mereka lagi baik daripada Arab. Arab ni memang, bodoh. Semua mereka boleh jadi tak tentu halal ni pasal mereka ni. Harap duk elok-elok, mereka mai. Bagi huru-hara semua mereka pergi. Tapi kita kata mereka baik. Pada ni Quran nak bagi tahu. Jangan jadikan di kalangan kita musuh. Jangan seronokkan kafir. Ini warning daripada Nabi SAW. Kita doa macam itulah. Orang-orang yang ada akidah, insya-Allah bulan depan, kalau Allah izinkan, kita kok-koklah ada nasi lemak bulan depan. Kita bakat-bakat masing-masing duit beli, kita makan, boleh tak? Boleh nak? Insya-Allah. Bulan depan kita besar. Anak murid Ustaz Halim baru tanya aku. Pertama kali kelas aku soal jawab buka dia, tak pernah wujudlah dunia ni, aku nak mati dah. Ya. Hutang. Akidah dia rosak. Bila orang Allah Ta'ala bagi tahu saudara mesti orang Islam, tapi dia kata saudara aku orang tu, akidah tetap rosak. Kan Nabi kata, la yu'minu ahadukum, jangan mengaku hang beriman. Tidak ada kesempurnaan iman bagi hang sampai dia berkasih sayang dengan saudara dia. Itulah hadis tu. Hadis tu duduk dalam kategori iman. Iman maksud dia ada orang yang ada akidah. Dia tak ada akidah menyerah. Takat sudah, jangan tanya dah. Takat yang baik semua main daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya buku ni.